Hello, Assalamualaikum. Alright, so hari ni kita nak teruskan lagi dengan satu topik yang baru, iaitu sekatan perdagangan antara bangsa. Okey, sebelum tu kita kena pergilah tahu apa itu sekatan. Sekatan ni dia macam roadblock macam kita kena sekat, tak boleh nak pergi mana-mana kan sekarang ni kan. Okey, so dia macam halangan untuk kita melakukan perdagangan antara bangsa. Okey, kenapa nak kena buat halangan ni? Okey, kalau kita nak tengok contoh macam kereta Proton kan. Okey, kalau kita bukanlah kereta Proton, kita tengok kereta tempatan dengan kereta import. Okey, kalau kereta import tu dia tak dikenakan cukai import, kereta import tu sebenarnya lebih murah berbanding dengan kereta tempatan. Jadi orang nak pilih kereta tempatan kalaulah cukai import tak dikenakan. Kereta import ni sebenarnya lebih murah berbanding kereta tempatan. Okay, so of course lah orang akan pilih kereta import sebab kereta import ni dia lebih teknologi yang lebih canggih, jimat minyak dan macam-macam lagi. Okay, jadi orang tak akan beli pun kereta tempatan kita. Jadi industri tempatan kita akan lingkup sebab kita tak boleh bersaing lagi dengan industri, kita tak boleh bersaing lagi dengan negara-negara lain. Barang kita tak boleh bersaing dengan barang import. Okay, sebab tu kerajaan kenakan sekatan. Tak apa, nanti kita akan belajar bentuk-bentuk sekatan. Okey, setiap tak semestinya nak melindungi industri tempatan. Banyak jenis sekatan yang dilakukan untuk membantu industri kita pun ada. Okey, untuk kepentingan negara untuk kepentingan negara. Sekatan itu kadang-kadang dibuat untuk kepentingan negara, keselamatan. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Okey. Alright. Okay, yang ini say no to palm oil, okay, ataupun say no to kelapa sawit lah. Ini adalah isu yang berlaku dalam tahun 2018 tak silap saya. Okay, so isu ni dia berlanjutan sampai sekarang. Dia dah bukan lagi dia tidak lagi berlanjutan sampai sekarang. Okay, alright. So sekarang ni EU ni adalah kesatuan Eropah. Dia telah boikot kelapa sawit kita sebab dia nak lindungi industri kacang sawit, kacang soya dia. Okey, kacang soya ni dia asalnya daripada barat, daripada Eropah. Jadi dia kenakan sekatan boikot. Okey, boikot ni dia salah satu bentuk macam embargo. Embargo ni dia salah satu bentuk sama macam embargo. Boikot ni sama macam embargo sebab dia nak lindungi industri kacang soya. Okay, so di mana takkan belilah kelapa sawit kita sebab dia nak jaga industri kacang soya dia. Okay, so inilah sekatan. Inilah jenis sekatan yang dikenakan oleh sesebuah negara. Dasar dia untuk kenakan sekatan kepada negara lain. Terhadap barang-barang tertentu. Okay, contoh dalam situasi ini dikenakan terhadap kelapa sawit. Okay, yang ni pun sama juga. Yang ni macam tindak balas Malaysia boikot produk EU. Sebab tadi dia boikot barang kita, so sekarang ni kita pula bertindak balas boikot barang EU. So yang ni sama, yang ni mana-mana negara pun akan buat. Bila kita ada boikot ni, dia akan ada tindak balas dari negara ni lah. Okay. Okay, so sekatan perdagangan, apa maksud dia? Okey, sekatan perdagangan antarabangsa ni adalah dasar sesebuah negara. Okey, dasar perdagangan luar oleh sesebuah negara, oleh sesebuah kerajaan. Okey, untuk mengawal ekspor dan import. Sama ada nak kawal ekspor ataupun import negara lah. Sebab itulah kita panggil dia sekatan perdagangan. Tak boleh berdagang secara bebas. Okey, dia dah ada sekatan. Okey, so bentuk-bentuk sekatan ada 6 Okey, so tarif, kuota, subsidi, kawalan pertukaran asing, embargo dan sekatan bukan ekonomi. So hari ni apa kita nak belajar ialah kita nak kenal satu persatu bentuk bentuk sekatan ini. Kita akan go through satu persatu apa maksud dia, bagaimana dia berfungsi. Okey, dikenakan bagaimana cara pengenaan sekatan ini, bagaimana dia dilaksanakan. Okey. Alright. So hari ni kita akan pergi kepada mula-mula kita akan pergi tengok dulu apa itu tarif. Okey, tarif ni sama juga macam cukai import. Okey, dalam exam elakkan kalau dia tanya tarif,
Awak pergi buat dalam isi awak cakap cukai. Cukai saja salah sebab cukai ni ada banyak jenis cukai. So awak kena spesifikkan cukai import. Kenapa cukai import? Sebab kita kenakan ke atas barang yang diimport dari luar negara. Barang yang diimport kita kenakan cukai dan nama cukai tu kita panggil cukai import. Okey, bila dia kenakan cukai ke atas barang ini, okey, harga barang akan jadi mahal. Okey, sebab apa? Sebab dia bayar cukai kat negara kita. Tu adalah dia bayar cukai kat kerajaan kita. So pengeluar barangan import ni akan menanggung kos pengeluaran yang tinggi. Jadi dipindahkan dengan menaikkan harga barang. Dan cukai import ni dia adalah salah satu bentuk cukai tak langsung. Okey, beban yang boleh dipindahkan. So dipindahkan beban tu dengan menaikkan harga barang. Okey, so sekarang ni kita tengok tarif ni terbahagi kepada dua, iaitu tarif spesifik dan ad valorem. Okey, apa itu tarif spesifik? Tarif spesifik ni dia khusus. Dia kenakan kepada setiap unit. Dia khusus, dikenakan ke atas setiap unit. Okey, contohnya dia kata dikenakan cukai 10% ke atas satu unit kasut. Okey, faham? Jadi berapa banyak unit yang masuk? 20 unit yang masuk. Jadi setiap unit tu dikenakan 10%. Kalau 20, setiap unit yang dikena 20 tu, setiap unit yang dimasukkan tu dikenakan 10. Maknanya dikira satu. Dikenakan cukai kepada satu barang. Okey, so itulah maksud tarif spesifik. Okey, tarif ad valorem pula dia dikenakan ke atas nilai semua barang yang diimport. Contohnya dia bawa masuk kereta 20 unit. So kita kenakan cukai 10% kepada semua. Berapa nilai 20 unit kereta ni? Contohnya 2 juta. Contoh 2 juta. Jadi kita kenakan 10% daripada nilai import semua adalah 2 juta. Okey, so ad valorem dikenakan ke atas semua, ke atas total berapa nilai semua, jumlah nilai barang import, dan dikenakan cukai ke atas jumlah keseluruhan yang barang diimport. Kalau spesifik tadi dikenakan ke atas satu unit. Okey, alright, hopefully faham. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada subsidi. Okey, biasanya kita pernah belajar sebelum ni, subsidi ni adalah bantuan kepada pengeluar untuk mengurangkan kos pengeluaran. Okey, betul. Memang betul subsidi ni dikenakan ke atas, diberi siapa yang bagi? Kerajaan bagi subsidi kepada pengeluar untuk pengeluar so that pengeluar boleh keluarkan barang dengan harga yang murah. Macam mana dia boleh keluarkan macam mana pengeluar ni boleh keluarkan barang dengan murah? Sebab subsidi ni memang diberikan kepada pengeluar, dia takkan bagi kepada pengguna. Okey, so subsidi ni diberikan kepada pengeluar, dan pengeluar ni dia akan mengurangkan kos pengeluaran sebab dia dapat duit tambahan daripada kerajaan. Jadi dia akan mengurangkan kos pengeluaran dia. Jadi dia boleh keluarkan barang dengan banyak dan dia boleh jual dengan harga yang lebih rendah. Okey, apa kaitan dengan perdagangan antarabangsa? Okey, subsidi ni dia akan berikan kepada pengeluar tempatan. Contohnya dibagi kepada pengeluar kereta tempatan. Dibagi subsidi kepada pengeluar kereta tempatan. Jadi pengeluar kereta tempatan ni, contoh macam Proton, dia ambil duit tu, dia ambil duit tu. Okey, sekarang ni dia dapat duit tambahan, so dia akan kurangkan kos pengeluaran. Jadi Proton pun akan keluarkan lebih banyak kereta dan dia akan jual dengan harga yang lebih murah. Jadi bila Proton ini kita ekspor pergi ke luar negara, dia akan jadi lebih murah dan dia boleh bersaing dengan kereta-kereta luar negara. Okey, tujuan dia untuk make sure that barang yang kita ekspor tu menjadi lebih murah dan barang kita boleh berdaya saing, boleh bersaing dengan barang-barang
di barang-barang luar negara. Itulah tujuan dia bagi subsidi. Okey? Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada kota. Apa itu kota? Okey, kota ni macam had had. Berapa banyak barang yang boleh dimasuk dalam dalam jangka masa tertentu. Okey. Okey, kota ni maksudnya macam dia menghadkan berapa banyak kereta yang boleh masuk. Okey, kereta import boleh masuk 20 unit je, tak boleh masuk lebih daripada tu. Itu maksud kota. Okey, so kota ni menyebabkan penawaran barang import tu jadi sikit dah. Jadi barang yang boleh masuk ke dalam negara kita tu sikit kan. Jadi bila dimasuk sikit, orang pun tak ada pilihan kan, dia tak boleh nak menguasai pasaran kita lah. Kalau dia masuk banyak-banyak habis lingkup pasaran kita dan dia boleh menguasai pasaran kita. Itu bahayanya. Jadi untuk mengelakkan benda tu, kita kenakan kota, dan bila kenakan kota, industri tempatan yang akan menguasai pasaran. Maknanya industri kita boleh bersaing lah dengan barang-barangan import. Okey, seterusnya kawalan pertukaran asing. Apa maksud kawalan pertukaran asing? Okey, pertukaran asing ni maksudnya mata wang asing. Pertukaran asing ni maksudnya mata wang asing. Dan macam mana dia dilaksanakan ialah dia hadkan mata wang asing kat dalam negara kita. Dia hadkan berapa banyak mata wang asing yang boleh dikeluarkan. Okey. Arahan dikeluarkan oleh Bank Pusat. Okey, Bank Pusat yang akan akan memberi arahan, okey, berapa banyak mata wang asing yang boleh dikeluarkan. Okey, kenapa dia hadkan mata wang asing? Okey, macam ni. Bila dihadkan mata wang asing, okey, jadi pengimport ni, orang yang nak beli, pengeluar yang nak mengimport barang-barangan daripada luar negara ni, dia akan tak ada duit lah bila kerajaan kawal mata wang asing ni. Sebab kita nak beli barang import, kita kena ada mata wang asing. Bila kerajaan kawal mata wang asing ni, so pengeluar yang nak import barang-barang daripada luar negara ni, dia tak ada duit lah nak beli. Jadi dia akan kurangkan mengimport barangan dari luar negara. Okey, boleh faham? Okey, so ingat kawalan pertukaran asing ni dilaksanakan Bank Pusat yang laksanakan. Dia kata dia akan limitkan berapa banyak mata wang asing yang boleh dibeli. Okey, contohnya mata wang USD. Berapa banyak USD yang boleh dibeli boleh dibeli. So bila dia hadkan, pengimport ni dia tak boleh dapatkan dia tak boleh beli barang import dengan terlalu banyak. Dia akan hadkan barang import yang boleh dibeli sebab dia tak cukup mata wang. Sebab Bank Pusat pun dah hadkan pembelian mata wang. Okey, so, kalau dia nak beli barang, dia perlu ada mata wang asing. So kerajaan kawal mata wang asing, so dia tak boleh beli barang import. Bukan tak boleh beli, boleh beli tapi dikawal. Maknanya dia beli sikit sahaja. Okey, seterusnya embargo. Okey, embargo ni macam cikgu cakap tadi, permulawan. Macam awal tadi kita bincang bagaimana Kesatuan Eropah dia mengenakan dia boykot kelapa sawit kita sebab dia kata nak lindungi industri kelapa sawit dia, industri kacang soya dia tu. Okey. Alright. So embargo ni dia adalah perintah larangan ataupun pemulawan perdagangan terhadap sesebuah negara. Okey. Benda ni sangat tak bagus. Sebab apa? Sebab dia boleh menjejaskan hubungan sebab dia akan ada tindakan pulau memulau. Contohnya macam bila Kesatuan Eropah tu pulau kita pun akan memulau balik. So macam benda tu tak bagus untuk hubungan perdagangan Okey.